Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan kedua amanatun, baca dengan Arab tu. Kita dak baca amanah, amanah, sifat amanah. Waktu yang baca yang ambil Arab, giwak Melayu tu. Supaya sidaqun dulu. Pertamanya sidaqun, yakni sifat benar. Sifat sidik lah. Dan kedua amanatun, yakni sifat amanah dipanggil. Dan kedua tu mubtada, amanatun tu khabar. Jumlah tu atas pada kata pertamanya sidqun atas itu. Dan kedua daripada berapa ning syukri? Daripada tu hak berlaku di atas satu pendapat. Di sini ya waktu 3 yalah. Dan kedua, yakni kedua daripada 3 sifat tu. Pada menyatakan sifat yang wajib bagi segala rasul. Ingat molek. Sifat yang wajib bagi segala rasul adanya 3 lah kitab ni. Setengah kitab tu ada 4. Ya tambah fatonatun. So lagi. Pertama sifat sidik. Dan kedua, yakni kedua daripada 3 tu khabarnya amanatun, yakni sifat amanah. Amanatun yakni sifat amanah. Apa arti amanatun? Arti amanatun tu kepercayaan. Berarti arti dia terjemuh tu. Artinya kepercayaan. Gapo makna kepercayaan ni? Makna kepercayaan itu, ya wak cahyaan, ho tu tak si tu, naknya kepercayaan. Tu. Makna kepercayaan tu mubtada wak ming, terpelihara tu khabar wak kha. Bermula makna kepercayaan itu, yakni satu perkara hak yang duk panggil kepercayaan tu. Gapo dia? Khabar. Ialah terpelihara mereka itu segala rasul tu. Mereka itu segala rasul tu. Wak damai jaga molek. Terpelihara takluk daripada mengerjakan yang ditegah. Gapo yang ditegah? Akan yang ditegah, dobik betulkan yang ditegah tu, yakni akan perkara yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Dobik molek. Tulis betulkan yang ditegah tu, yakni akan perkara yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Tepat hak dobik ke apa kita kena dobik lah. Ya payah tepat kena dobik ke apa tu ya jadi payah sikit tu. Kan yang ditegah, yakni akan perkara yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Gapo maksud? Nak goyak kata segala rasul tu. Semua rasul tu dia tidak buat akan perkara yang Tuhan larang. Tu ia panggil amanah. Sabit tu semua bagi segala rasul tu ia ada sifat amanah. Apa maksud dengan kata sifat amanah? Yakni semua rasul itu tidak buat akan perkara yang Tuhan larang. Gapo gatik perkara Tuhan larang? Main judi. Semua rasul ya tak main. Minum arak, semua rasul tak main. Dobik sikit betul terpelihara mereka itu daripada mengerjakan yang ditegah. Wak maksud sikit. Tulis dobik betul terpelihara mereka itu. Yakni
Yakni segala rasul itu. Maksud ni tepat kita nak ni, mudah kita nak hurai kat demo domain tu. Akak gitu ya, maksud tu payah. Yakni segala rasul itu tidak buat akan perkara-perkara hak yang Tuhan larang. Yakni segala rasul itu tidak buat akan perkara-perkara hak yang Tuhan larang. Dobik lagi. Itulah dinamakan amanah. Itulah dinamakan amanah. Amanatun itulah. Yakni segala rasul itu tidak buat akan perkara-perkara hak yang Tuhan larang. Itulah dinamakan amanah. Tu. Gapo maksud dia mau tanya kita? Gapo makna sifat amanah? Arti amanah kepercayaan. Maksud dia tu kok mana? Satu perkara hak duk panggil kepercayaan tu Ia nak goyak kata segala rasul tu ia tak buat akan perkara-perkara hak Tuhan lah. Hak Tuhan lagi rokit. Gapo gatik ki perkara hak Tuhan lagi cabar ayat so. Benda hak Tuhan lagi gapo tik? Benda hak tak molek Jawab dengan cepat. Tidak dengung. Apa tak? Goyak gi. Goyak boleh. Kiling-kiling boleh. Amin. Gapa kata benda tak lagi? Minum agak dah. Tak boleh minum agak. Minum agak tak apa. Minum agak tu dia panggil perkara hak tu lah. Hak tu lagi. Gambar dia rasul tak minum. Sebab dia ada sifat amanah. Ya jaga daripada perkara tu. Ya ada sifat anak apa ya panggil ya ada sifat amanah. Ya jaga daripada perkara tu. Ya jaga daripada perkara yang mengerjakan perkara yang ditegahkan oleh Allah. Ya jaga tu. Ya tak khianat. Ya tak khianat hukum. Itu. Kalau Tuhan tu kirim gapo amanah kepada dia, dia pergi molek. Sebagaimana Allah Ta'ala kirimkan hukum-hukum kepada dia, suruh menyampaikan kepada semua umat tu. Kepada sahabat dia saat ni tu, dia tak khianat. Sebab dia ada sifat amanah. Tu, habis itu. Kita bukan ada sifat amanah, ada sifat bunuh. Tak ada gere? Ada sifat bunuh gitu. Dia mau kirim gula ni. Mek syukri kirim gula ke pak orang baru ni misalnya. Gula bukan gula dak, pak pik ke keli. Pak orang kata ni komprok kudah ni. Tak ada siapa pun dak lah. Berarti pak tahu tu duk puak. Senyap pun dak. Tu yang panggil pak orang tak ada sifat tak ada sifat amanah. Kena orang ni. Misal ya tu. Orang kata kirim kok gusang. Betul lah dah ni rezeki ku dah orang kata. Apa ke keli lagi. Gula telai ke lagi. Tu kata ada apa. Ada kata lah. Aku makan awak. Aku makan cancer berterung pada. Laut tu ikat azim. Habis itu. Kemudian lawan bagi amanah tu apa? Lawannya mubtada khianatun tu khabar. Bermula lawannya, yakni bermula lawanan baginya, bagi sifat amanah tu, bagi amanah tu lah. Khabarnya khianatun ialah khianat segitu. Amanah ada sifat kepercayaan, khianatun makna khianat. Faham tak khianat ya? Khianat faham dah? Khianat ni lah kalau kita misal. Mia Badri ni ya kiring apa
Ayah kirim gulas catung kepada mak ya, kepada Zakaria Sorir ni, suruh pergi pondok lah. Dia malah nak mari. Ya bos apa carut saat ni tu. Nah, ambil gulas catung saat ni tu. Gembah tahta konkrit dicarut tu, pang, pecah. Oh, kena. Ataupun nyok, koyok makan dia. Tak ada siapa tangan ya dah. Dia panggil khianat. Nampak tak ada? Orang ada sifat khianat ni tak boleh. Khianat belaka. Khianat diri dia. Khianat orang lain. Khianat bagi demo. Tak boleh. Kemudian, mustahil atas mereka itu. Mustahil atas mereka itu. Mustahil, yakni tak boleh apa? Gapa mustahil? Tak boleh terima pada akal lah. Mustahil atas mereka itu segala rasul tu mustahil oleh khianat. Oleh khianat kena takdir. Oleh khianat yakni oleh bersifat mereka itu dengan sifat khianat. Tulis betul dobit betul khianat tu. Khianat yakni oleh bersifat mereka itu dengan sifat khianat. Mustahil di atas semua rasul tu. Mustahil di atas mereka itu khianat, yakni oleh bersifat mereka itu syukri dengan sifat khianat. Mustahil. Akal kita tak boleh terima kalaunya demo kata semua rasul tu bersifat dengan sifat khianat. Boleh terima tak akal rokik? Tak boleh terima. Wajib kita kena terimanya semua rasul itu mak badri bersifat dengan sifat amanah. Yang tak bersifat dengan khianat. Habis itu. Balah mananya ni khianat ni? Taswir khianat. Dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Dengan ni ia panggil dengan litaswiriyah. Nak buat rupa bagi khianat tu. Dobit betul dengan tu. Ini nak taswir bagi khianat. Taswir tulislah ni taswir. Taswir. Dobit betul dengan ni. Dobit betul dengan tu. Ini nak taswir bagi khianat. Tulislah tu. Ini nak taswir bagi khianat. Gapa taswir? Nak buat rupa. Balah mana rupa khianat ni? Balah kan? Apa balah mana? Lah mana ni rupa khianat? Dia panggil taswir. Tu. Kalau kita tak buat rupa tu, kita buat ini. Kita buat sat. Betul dengan betul buat betul buat sat. Betul khianat. Isyarat kata taswir. Tu. Balah mana tu? Rupanya khianat dengan mengerjakan. Dia ni dengan bahawa, nak bahawa so. Dengan mengerjakan, yakni dengan bahawa mengerjakan yang haram. Dobit molek tu. Dengan mengerjakan yang haram, dobit yakni dengan bahawa mengerja oleh segala rasul akan perkara yang haram. Situ. Dobit betul mengerjakan yang haram, yakni dengan bahawa mengerja oleh segala rasul akan perkara yang haram. Atau yang makruh atau pada yang haram, yakni akan perkara yang makruh. Tu dia, tu makna khianat. Sifat khianat
Ya wak misalnya dengan makna semua rasul itu buat perkara yang haram ataunya buat akan perkara yang makruh. Boleh terima tak pada akal fikiran basri? Kata rasul tu buat benda haram dan buat benda makruh. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Tak boleh terima pada akal kita itulah syukri, ia panggil mustahil. Nampak tak tu? Wajib kita kena i'tikad pegangan katanya semua rasul itu tak buat akan perkara haram dan tak buat akan perkara makruh. Tu dinamakan amanah. Benda haram tak buat. Tak ada kacau dah tu. Benda makruh kita buat. Rokok Nabi kita tak isap. Benda makruh. Apa adik? Semua Nabi tak buat. Jadi kikir kuku tu. Ibu tangga tu pula lah. Biar ngaji pun kikir kuku. Biar berok pun kikir kuku. Dia tak kerak kuku ya. Dia kikir dengan gigi tu. Molek tu. Nah. Allah nak buat perkara haram. Perkara makruh. Gini pas semua rasul tak buat. Tengok sifat rasul tu. Sifat amanah dia panggil. Molek. Rasul ni. Orang kafir tengok dah. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir syukuri pada tengok sifat Nabi ya. Pakai masuk Islam dah. Sebab sifat Nabi kita ni cukup dekat, molek sungguh dah dia. Orang tak molek tengok sifat Nabi pakai jadi molek selalu dah. Dia tak serupa dengan pak kita. Pak kita ni dia mau tengok tak berasa apa. Tengok syukri sejuk juga. Tapi biar bawa tengok laki-laki tu, bangun subuh dia akhir. Tengok siapa? Nak tengok ya Badri pun lah tu juga. Barak? Nak tengok Pak Uweng, dengar tahu ya tu. Nak tengok ya bah? Nak tengok apa dah? Nak tengok Zakaria Shagir pun subuh tak jaga. Jadi nak tengok benda molek, nak tunjuk kepada orang ni tak boleh pak kita ni. Habis tu jadi payah tu. Tengok gini buat adik-adik tengok Fuad Bebe tu jadi cergah belaka. Jadi molek adik-adik pun jadi molek. Tak turut lah. Ni tengok Alif pun pada dengan keng tu. Hari mananya ada terosak, hari tu dia tak jaga. Hari tu. Ingat molek orang main telefon, main terosak, siapa kau tak jaga main haram main terosak malam tu, dosa tu. Jangan kata main terosak ni haram. Pada asal hukum harus kalau kita guna kena ya boleh pahala. Kalau kita guna tak kena ya tak boleh pahala, boleh dosa pula. Kalau kita main terosak menyebabkan kita tak bangun subuh, mak badari hukum dah ada. Dosa tak? Dosa. Tak ada kena main terosak, main kuker pun sopo ya dosa kok. Dak haja puas malam-malam tak tidur ya. Main terosak apa tak main kuker. Dak tensiun. Lepon tak? Haram juga. Buat perkara yang menyebabkan sendiri. Nak jaga molek tu. Baik tu doyak kena jadi sifat garai tu. Buat kita semua tu kena ada, kena jadi supaya garai. Kita nampak demo tak molek, kita nasihat ajar demo, royak demo jadi molek. Jangan jadi lalat hijau. Lalat hijau ni orang hok dok molek-molek dah tu kita buat tak molek, buat jadi tak molek, dak hajak making, dak hajak tu duk beripung. Tu. Ya kita orang besar ni kita kena mikir dah perkara tu dah. Jangan ngaji saja je kena mikir pertama kali. Kena mikir. Habis situ. Dan ketiga tabligh. Dan ketiga tabligh, dan ketiga mubtada tablighun tu. Baca tablighun lah, baca dengan Arab tu. Dan ketiga yakni daripada tiga sifat tu, yakni sifat-sifat yang wajib bagi rasul tu. Khabarnya tablighun, yakni sifat tabligh. Apa makna tabligh ni? Apa arti tabligh? Arti tabligh itu menyampaikan barang.
Dikehendaki barang yakni hukum. Ambil betul barang yakni hukum tu. Menyampaikan barang. Gapo barang? Dabik bawah yakni hukum. Yang disuruh yakni oleh Allah. Dabik betul disuruh yakni oleh Allah Taala. Disuruh tu nak ayat fa'i. Akan mereka itu segala rasul. Akan mereka itu segala rasul. Disuruh takluk dengan menyampaikan. Dengan menyampaikan. Yakni dengan meroyakkan akan umatnya bagi segala rasul tu. Akan umatnya bagi segala rasul. Itu dipanggil tabligh. Semua rasul ada sifat tabligh. Apa panggil ada sifat tabligh belaka tu? Nah, ia panggil meroyakkan hukum kepada umat. Itu dipanggil tabligh. Menyampaikan. Sabit tu Nabi sebutlah hadis. Ballighu anni walau ayatan. Hendak menyampailah kamu daripadaku ni walaupun satu ayat sekalipun. Wajib kita kena menyampai kepada orang kita. Kita tahu gapo syukri, wajib kita kena menyampai kepada orang lain. Dengan makna wajib kita kena royak kepada orang lain. Jangan susuk ya badri. Nak royak kat demo, takut demo pandai ada kita. Tengah-tengah orang. Tak royak. Haram. Kita ngaji, kita tahu gapo. Kita kena royak kepada sahabat kita. Hak sahabat kita tu. Rokik. Nampak Rokik? Nah. Rokik. Rokik atas Rokik klik 40 ni. Fak mung. Kalau kita duduk tak maya ni Allah. Kadang-kadang buah mati teh awak rupa kita serupa dengan babi. Awak yang takut. Hak sungguh lah. Bukan ngosek dia. Hak sungguh dah. Kalau kita tahu tu. Wajib kita kena royak kepada orang lain. Okay, kita duduk kena semaya. Kalau duduk tak maya tak berkat kehidupan kita hari-hari. Kalau boleh rezeki kita tu jadi tak berkat. Lama-lama kau habis. Ya, nah, tak panggil tak ada kau menambah dak. Kalau kita kerja tak maya tak berkat kerja kita. Kalau kita boleh duit dengan tak semaya tak berkat duit kita tu. Goyak kepada demo. Kau muduk tak maya lah ni dah. Kalau itu aku nak semak tik sore. Tak jadilah tu. Nah, tak tahu siapa kata tak maya tak boleh pok bang. Kita bang. Pok bang yang maya nak royak nak misal banding gitu lah. Itu yang panggil sifat tabligh. Mana kata semua rasul tu apanya hukum hak yang disuruh oleh apa saja hukum hak yang disuruh oleh Allah Taala suruh menyampai kepada umat, semua rasul tu yang menyampai, yang royak kepada umat dia. Tak susuk yang panggil. Hukum semua tu yang royak belaka tu panggil tabligh. Tengok hukum kata haram minum arak. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad Rasulullah ni yang royak kepada umat dia pula. Kata minum arak ni haram, zina ni dosa. Yang royak dalam hadis dah. Makan duit rebo. Duit yang lebih di atas hak yang asal tu. Dia panggil makan duit anak. Kita kecap makan duit anak. Bukan makan duit anak. Anak kita tak ada. Makanlah duit anak kita tak ada ni. Ada anak kucing di pondok gitu lah. Anak tikus pun tu. Anak cicak pun tu ya. Anak ayam apa dah. Habis itu. Dan mustahil atas mereka itu. Apa mustahil syukri? Tak boleh terima pada apa? Pada akal kita fikiran ni. Dan mustahil, yakni mustahil pada akal lah. Atas mustahil tu atas mereka itu segala rasul tu. Mustahil oleh menyembunyikan, yakni menyusut akan hukum. Mustahil lah. Menyembunyikan, yakni menyusut akan hukum tu. Susut hukum tu mustahil di atas segala rasul. Tuhan suruh royak hukum kepada umat, ia tak royak. Tu ia panggil susut hukum. Tuhan perintah kepada dia suruh royak kepada umat wajib kena semaya, rasul tak royak. Tu ia panggil susut
hukum. Kamar dia menyusu akan hukum ni, susu akan hukum tak royak, tak menyampai kepada umat tu lah, ia panggil mustahil di atas Rasul. Wajib. Nah, kita i'tiqad bagian hati kemah, katanya semua Rasul itu yang menyampai hukum laku. Apa saja hukum yang disuruh oleh Allah Ta'ala suruh menyampai, dia menyampaikan kepada umat. Habis itu. Dan dalil benar segala Rasul itu mubtada, firman Allah Ta'ala itu khabar. Dan bermula dalil benar segala Rasul itu. Dalil kata Rasul itu bersifat dengan sifat sidik tu. Kena dobit sikit. Dan dalil segala Rasul itu, yakni dalil yang menunjuk di atas semua Rasul itu bersifat dengan sifat sidik tu. Dobitlah tu. Dan dalil benar segala Rasul itu, yakni dalil yang menunjuk dalil yang menunjuk di atas segala Rasul bersifat dengan sifat benar itu. Faham tak benar ya? Tak kecek boh? Tak kecek bohong. Faham tak benar rakib? Benar-benar faham tak? Oh rakib duk po nak kecek benar. Apa makna kecek benar? Kecek tak boh? Kecek tak bohong tu benar. Dan dalil benar segala Rasul itu, yakni dalil yang atas segala Rasul bersifat dengan sifat benar itu, dalil ni. Dalil kata Rasul semua tu tak kecek bohong. Khabarnya firman Allah Ta'ala ni sebut dalam Quran ni. Dia kata mana? Sadaqallahu wa rasuluhu. Baris tu. Ya Quran baca tak boleh pula. Baca dengan betul lah tak boleh. Baca kena dah. Sadaqallahu wa rasuluhu. Ni dalil kata semua rasul tu tak kecek bohong. Semua tu benar belaka. Apa arti sadaqallahu wa rasuluh? Arti sadaqallahu wa rasuluhu tu telah benar oleh Allah Ta'ala. Boleh juga. Telah benar oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah atas pada Allah tu. Allah sendiri pun tak kecek bohong. Rasul pun tak kecek bohong juga. Ni dalil katanya, nah semua Rasul itu bersifat dengan benar, bersifat dengan sifat sidik. Kalau kita ada mengaji ni, ingat molek nah. Jadi ala kulihan ayat katanya sifat-sifat yang wajib bagi segala Rasul itu adanya tiga. Kata setengahnya ada 4. Kata setengahnya ada 4. Nah, kemudian ulama duk bincang tu, kerana boleh kata ada 3. Nah, sifat fatanah tak ada dak. Orang nak menyampai, nak rakyat hukum kepada orang ni, yang mesti dia tu kena cidik dah. Kalau orang tak cidik, boleh tak nak menyampai hukum, nak rakyat hukum kepada orang lain? Boleh tak? Tak boleh. Kalau gitu, sifat fatanah tu yang masuk di dalam kata sifat tabligh dah. Tapi itu tak sebut syukri. Oh, ada. Ni biasanya. Sifat yang wajib bagi Rasul. 1. Berapa yang tadi? Ada apa? Ini tak ni. Ada apa? Mak tadi. Sifat-sifat yang wajib bagi segala Rasul ada apa ni tak ni? Tak ni. Juga. 1. Mak.
Syukri, kita apa pertama? Ini. Tahu tu. Yang mana ni? Oi, tak kes tu apa ni? Oi. Basri. Nak ingat ni, kalau tak ingat dosa ni. Yang luar main. Ni tak ingat dosa. Ingat ada 4 tu tak apa dah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tak ingat ni dosa kita. Bukan aku main-main ni. Bukan kata makruh pada asal rokok je. Kalau orang ning tak ingat hak ning, tak ingat tiga ni, dosa tak semua tak jalan. Ngapa? Kita melalui wasa takut je lah. Duk ni jangan buat main-main. Oh. Apa tu ni? Kok takut ni? Nah, kata setengah ulama ada yaitu kotor kotor. Ngapa ni? Jangan jawab jangan lupa main-main nak yang dosa ni. Tak ingat dosa. Nah, jadi sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul ada 3. 1 sidik. Apa sidik? Maknanya benar. Semua rasul tak kacak bahawa. Yang kedua, sifat amanah. Apa sifat amanah? Kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Nak kata semua rasul tu, nah dia jaga daripada mengerja akan perkara yang halang. Mana kata dia tak buat akan perkara yang halang. Sekalipun benda makruh pun dia tak buat juga. Tak buat juga. Itu panggil amanah. Tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan menyampaikan hukum kepada umatnya. Kepada umatnya. 3 ni sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul ada 3. Sidik, amanah, tabligh. Orang yang tak pandai lagi tak apa, ingat kata tu Syukri. Nampak ada tak? Kemudian kata setengah ulama'nya. Nah, kata setengah ulama. Kata setengah ulama, sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul itu ada 4. Mana 4? Satu lagi ni faton. Apa makna faton dah? Maknanya cerdik. Didik. Dia bila suku. Faham ulama bila 3 ni? Oh, jawab katanya, orang nak menyampai hukum kepada orang lain. Orang nak royak hukum ni mesti dia kena ada sifat faton. Orang nak royak ke orang ni, orang nak royak hukum ke orang ni mesti dia kena cerdik. Lalu tu ulama kata tak ada kena sebut pun tak apa. Fatanah. Sebab fatanah ni dia masuk dalam tabligh. Supaya mana balas dengan orang. Dalam kitab ni sebut 3. Dalam kitab Mata Ummul Barahin sebut 4. Dia balas dengan hak tolak ya. Tak sebut pun tak apa sifat fatanah. Sebab fatanah tu yang masuk dalam sifat tabligh dah. Sebab fatanah tu makna cerdik. Orang nak royak hukum kepada orang lain, nak menyampaikan hukum kepada orang lain, yang mesti kena cerdik. Sebab itu ulama tak sebut sifat fatanah, yang masuk dah dalam tabligh. Tu dia. Habis situ. Kemudian kata dan dalil amanah itu wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Situ dah. Dan dah balik.